Jadi kita baca kan. Nampak? Kita kata kita ni beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Beruntung umat jadi umat Nabi Muhammad. Kan? Sama kita jugalah. Semua mengaku ahli sunnah. Saya jemaah, semayang jemaah pun tak datang. Kan? Oh, entah saya ahli sunnah. Ahli sunnah mazhab aja. Tapi dari sudut amalan tak berapa ahli sunnah. Pasal semayang berjemaah pun tak datang. Kan? Perkataan ahli sunnah ni dia ada dua. Satu dari sudut dipanggil penjenamaan mazhab. Yang kedua dari sudut amalan Rasulullah. Kita nak dua-dua. Kita nak sunnah dari sudut amalan Rasulullah. Terutama amalan yang besar-besar lah. Semayang berjemaah, kuliah ilmu, dan sunat amalan-amalan yang penting-penting. Antaranya yang surah Al-Kahfi tadi yang besar, yang ada jaminan-jaminan Rasulullah. Amalan ni banyak, tapi hak besar-besar tu lah. Kita kalau boleh jangan tinggal lah. Jangan tinggal. Bukan untuk orang lain, untuk kita sendiri juga. Nampak? Itu amat penting. Jadi surah Al-Kahfi kita kena baca. Dan saya bila mengajar hari Jumaat, macam hari ni saya khutbah Jumaat di Batam Pagar, saya fokus Kahfi. Saya dapat hari Jumaat je, saya biasa fokus, saya akan sebut juga lah Kahfi. Lepas tu penting. Isyarat kan? Okey. Jadi nak tutup je. Jadi beramal dengan anggota badan. Kita mengaku kita umat Nabi Muhammad, umat yang paling beruntung. Memanglah ya Hanana butuhlah kita, butuhlah kita. Itu lafaz saja, mulut saja. Yang menentukan kita ni betul-betul rasa beruntung atau tidak ialah sejauh mana kita mempraktikkan amalan yang besar-besar ini. Kita bila nak berhimpun atas satu-satu isu, berhimpun beratus ribu orang, tapi nak berhimpun di surau dan masjid untuk menunaikan solat yang dibawa oleh Nabi, dibawa turun daripada langit pun payah. Tak cukup dia punya kuantiti. Tak. Kadang-kadang orang bukan Islam ni, dia tak takut dengan kita walau banyak mana, ramai mana kita berkumpul pun. Tapi kekuatan Islam yang sebenar ialah di ini, di tempat-tempat ini. Jadi kita itulah. Tapi kita kena sentiasa lah, Nazarin. Saya di tempat saya dulu pun tak ada orang. Saya bila ada perubahan tu, saya panggil buat tabligh. Saya panggil orang tabligh. Kita kenal ada Bukit Rahman Putra, ada geng tabligh dia. Dia duduk tempat saya sebulan ataupun 2 bulan. Saya tengoklah 2 tahun lepas. Setiap hari Selasa malam Rabu. Kerja dia pergi rumah-rumah. 2 bulan kan, saya tak silap saya. Seminggu sekali dia datang 2 bulan tu ada 8 kali. Kita bersedia makan lah untuk dia kan. Dia pergi rumah. Adalah wakil daripada penduduk gila-gila lah. Minggu ni kau, minggu ni aku. Tapi saya tengok lepas orang tabligh pergi tu ada perubahan. Yalah, kita kawan-kawan, kadang-kadang kita nak ajak ni mahal payah. Kita nak ketuk rumah-rumah pergi AJK surau nak pergi. Kita tak tegak. Malu, bukan malu. Alah, kita kan, orang dah kenal kita. Bagi orang luar main, kita ikut belakang. Pergi rumah-rumah, tak ada orang marah kan. Tutup pintu lepas maghrib, Assalamualaikum. Ni nak bagi tahu kita surau setiap malam ada berjemaah. Kan, kita seminggu sekali ada kuliah ilmu, minta adil. Cakap kejap lah, seminit 2, okey jalan. Walaupun kalau kita pergi 100 rumah untuk sebulan tu, ada 100 rumah kita pergi, ada 10 rumah je turun bapaknya, anaknya. Saya kata bukan nak 100-100 tu main. Memanglah benda baik ni payah orang nak buat. Tapi kalau ada lah segelintir kecil yang sambut kita punya itu, maka alhamdulillah. Saya lepas tu adalah perubahan. Ada perubahan yang besar. Adalah perubahan. Jadi kadang-kadang kita kena adalah usaha-usaha yang baik dan memberi kesan. Betul kan? Tapi kalau entum semua boleh buat sendiri, buat AJK surau kan, ambil seminggu sekali jalan pergi ziarah, betul-betul cakap pasal agama, betul-betul pasal agama, pasal surau lah. Saya rasa mungkin ada perubahan. Kalau berkemampuan lah. Kalau tak berkemampuan, kita boleh ajak orang luar untuk pergi rumah-rumah. Kadang-kadang kita perlu kepada dakwah macam ni. Dan ada perubahan, alhamdulillah. Kan? Yalah, bila ramai kita pun seronok. Boleh? Jadi penting sangat. Jadi amalan kita tu amat penting lah.